Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuhu. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa berusaha dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-69 daripada suratul An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Yang bermaksud, dan tidaklah ada tanggungjawab sedikit pun atas orang-orang yang bertakwa mengenai dosa orang-orang kafir yang mengejek-ngejek itu. Akan tetapi kewajipan orang-orang Islam ialah mengingati larangan Allah itu supaya mereka bertakwa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Allah jelaskan dalam ayat ini bahawa tidak menjadi suatu tanggungan ke atas orang-orang yang beriman selagi mereka berpaling daripada majlis yang disebutkan dalam ayat sebelum ini, iaitu majlis orang-orang kafir atau orang-orang munafik yang menyatakan, yang berbincang, berbahas dalam keadaan menghina dan memperolok-olokkan Al-Quranul Karim dan apa yang berkaitan dengan agama Allah. Maka Allah berfirman, wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'in walakin dzikra la'allahum yattaqun. Membawa maksud dan tidaklah menjadi suatu kesalahan atau tanggungan ke atas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang al-khaidin, itu orang yang berbincang, yang mengatakan sesuatu yang tidak benar, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menjadi tanggungjawab orang yang bertakwa apa yang mereka lakukan itu, dosa-dosa yang mereka lakukan itu, selagi mana orang-orang yang bertakwa, yang beriman telah mengambil tindakan yang betul, iaitu berpaling daripada majlis tersebut. Maka selain itu, iaitu selain daripada mereka berpaling daripada majlis tersebut, hendaklah mereka memperingatkan golongan yang mempermain-mainkan agama Allah itu, memberi peringatan kepada mereka, memberi amaran kepada mereka, melarang mereka melakukan atau meneruskan perbuatan itu seboleh atau semampu mereka, supaya golongan tersebut menjauhkan atau mengelakkan daripada mengulangi perkara tersebut. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka menjauhkan, iaitu mudah-mudahan orang-orang kafir itu menjauhkan dan merasa takut untuk mengulanginya. Ataupun dengan maksud yang lain, la'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka, iaitu merujuk kepada orang yang bertakwa, mudah-mudahan mereka juga bertakwa, iaitu dengan memperingatkan golongan musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Kerana perbuatan memperingatkan musuh-musuh Allah Ta'ala itu menjadikan orang-orang bertakwa akan lebih bertambah keimanan mereka dan akan terus menerus bertambah kukuh dan kuat ketakwaan di dalam diri mereka. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah meriwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, apabila diturunkan ayat Allah, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina, sehinggalah ke akhir ayat, seperti yang kita bincangkan dalam pertemuan yang lepas, berkatalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu bagaimana kami hendak duduk di dalam Masjidil Haram, dan bagaimana kami hendak tawaf di Kaabah, sedangkan orang-orang kafir ketika itu sememangnya akan memperkatakan atau akan berbincang dalam keadaan menghina ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lalu Allah turunkan ayat yang kita sedang bicarakan bersama ini membawa maksud apabila kamu berpaling daripada mereka. Bermaksud apabila kamu tidak bersekali dengan mereka menghina ayat-ayat Allah, maka tidaklah menjadi apa-apa kesalahan kepada kamu terhadap apa yang mereka katakan. Dan kamu tidak bertanggungjawab dan tidak akan terlibat dalam dosa yang mereka lakukan. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Suatu perkara yang tidak kurang pentingnya dalam kita mengaitkan ayat ini dalam situasi kita pada hari ini, di mana di dalam media sosial yang kita sentiasa atau selalu gunakan dalam kehidupan kita, kita selalu bertemu dengan tindak tanduk orang-orang bukan Islam yang tidak pun semua tetapi kadang-kala ada yang tergamak untuk menghina agama Allah Subhanahu wa taala, yang tergamak memperkatakan tentang Al-Quran dan tentang Rasul, tentang hadis Nabi, tentang agama secara umum dalam nada menghina, memperkecil-kecilkan, memperolok-olokkan. Maka berdasarkan ayat yang sedang kita bicarakan ini dan ayat sebelumnya, perlu kita faham bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi arahan kepada baginda dan juga kepada kita sebagai umat untuk tidak melanjutkan atau tidak memanjangkan perbincangan itu, dan kita disuruh untuk berpaling atau untuk meninggalkan keadaan yang sedang berlaku itu. Bermaksud kita jangan kata masyarakat kita tumpang sekaki, jangan kita turut bersama-sama. Sememangnya kita mahu membuat ataupun mahu menegur ataupun mengembalikan, menyerang semula. Namun untuk step yang pertama, untuk langkah yang pertama, hendaklah kita tinggalkan serta-merta perbahasan itu jika dibahaskan di media sosial. Dan kita mengambil tindakan untuk memberikan peringatan, az-zikra, kepada si fulan itu atau kepada individu yang melakukan itu dengan kita menghantar mesej secara peribadi kepadanya, memberi amaran kepadanya tentang tindak tanduknya yang sememangnya kita yakin boleh membawa kepada perkara yang tidak baik. Maka ini adalah suatu sensitiviti yang perlu kita fahami, kerana apa yang kita lihat pada hari ini, begitu mudah sesuatu yang perkara yang kecil boleh menjadi besar apabila diperbesar-besarkan di media sosial. Maka dalam hal ini kita sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini perlu faham. Dan dalam konteks media sosial tadi, janganlah kita berkongsi atau share perkara tersebut di laman sesawan kita ataupun di media sosial kita sehingga ia tersebar secara meluas. Semakin meluas tersebarnya perkara itu, semakin luaslah penghinaan yang diketahui dan disebarkan, yang tidak sanggup untuk kita membacanya, bahkan membicarakannya. Maka langkah pertama hendaklah kita menghentikan penyebaran tersebut dan meninggalkan ruang ataupun ruangan yang membicarakan atau yang menghina ayat-ayat Allah, menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan tinggalkan dakwah kepada mereka yang melakukan. Maka dengan itu mereka akan faham bahawa umat Islam adalah umat yang tidak boleh diperkotak-katikkan. Umat Islam adalah umat yang sangat sensitif terhadap apa juga penghinaan terhadap agama mereka, kerana mereka adalah umat yang sangat sayangkan agama. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Mari kita lihat ayat seterusnya, itu ayat yang ke-70 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. Yang bermaksud, dan jauhkanlah diri dari orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai permainan dan hiburan. Dan mereka pula telah diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu, supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak
Dan peringatkanlah mereka dengan Al-Quran itu supaya tiap-tiap diri di akhirat kelak tidak terjerumus ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang ia telah usahakan dari perbuatan yang buruk dan keji. Tidak ada baginya pelindung dan tidak juga pemberi syafaat yang lain daripada Allah. Dan jika ia hendak menebus dirinya dengan segala jenis tebusan, nescaya tebusan itu tidak akan diterima daripadanya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam azab neraka dengan sebab apa yang telah mereka usahakan. Bagi mereka disediakan minuman daripada air panas yang menggelegak dan azab siksa yang tidak terperi sakitnya disebabkan mereka kufur ingkar semasa hidupnya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lagi baginda Nabi SAW supaya Nabi terus-menerus menyampaikan dakwah baginda tanpa memperdulikan kebodohan orang-orang yang jahil, dan supaya Nabi memberi peringatan kepada golongan yang degil betapa jalan atau perjalanan akhir mereka itu adalah keburukan dan azab semata-mata. Maka Allah berfirman, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا, sehinggalah ke akhir ayat. Ia bermaksud, dan tinggalkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam golongan yang lalai itu, iaitu golongan yang lalai yang menjadikan agama mereka, iaitu agama yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dan agama yang diajak mereka untuk memeluknya, iaitu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka jadikan agama itu, iaitu Islam, sebagai suatu perkara yang dipermain-mainkan, perkara yang diperolok-olokkan apabila mereka sanggup menghina dan sanggup memperlecehkan ajaran-ajaran agama tersebut. Dan mereka dilalaikan oleh kehidupan dunia sehingga mereka merasa tenang dengan perbuatan itu, dan mereka tenang dengan kehidupan dunia mereka dan menyibukkan diri mereka mengejar keduniaan, dan mereka menyangka bahawa tidak ada lagi kehidupan selepas di dunia. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan dalam tafsirnya, maksud dharhum di sini ialah berpaling, hendaklah kamu berpaling daripada mereka dan jangan diperdulikan pendustaan mereka dan sikap mereka yang memperolok-olokkan agama, dan jangan diambil peduli tentang apa juga yang mereka katakan. Dan ia bukan bermaksud meninggalkan dakwah terhadap mereka dengan memberi amaran kepada mereka, kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan selepas itu wadzakir bihi, dan peringatkanlah. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah meninggalkan sikap bergaul dengan mereka, sikap berlembut dan menyantuni mereka, bukan meninggalkan tindakan ataupun meninggalkan usaha dakwah dengan memberi amaran dan ancaman kepada mereka. Maka apakah yang dimaksudkan dengan menjadikan agama sebagai suatu permainan dan suatu yang sia-sia? InsyaAllah akan kita lihat dalam pertemuan akan datang. Qul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.